Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita akan mula belajar setelah kita masuk tahun baru 2021. Baik, kamu semua akan bersama saya Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Ismail yang akan mengajar kamu mata pelajaran pendidikan Islam. Baik, hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat. Hari ini kita akan tengok salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat As-Sama'. Sifat Sama' Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tengok apa itu sifat Sama' Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz ada memberikan buku teks digital kepada kamu melalui link yang ada dalam WhatsApp grup kamu. Kamu boleh tengok buku teks yang disediakan itu. Kamu tengok buku teks kamu muka surat 69. Sifat Sama' Allah Subhanahu wa taala muka surat 29. Baik, kamu boleh gunakan buku teks digital itu sebagai rujukan tentang pelajaran kita yang kita akan mula belajar. Baik. Kita akan tengok apa itu maksud, apa itu sifat Sama' Allah Subhanahu wa taala. Apa itu As-Sama'? Sama' ni apa dia? Baik, kita tengok. Iaitu As-Sama' itu maksudnya Allah Maha mendengar setiap sesuatu. Setiap apa yang ada di muka bumi ini, apa yang ada dicakap oleh makhluk ni, semua Allah Subhanahu wa taala mendengar. Sama ada bunyi itu kuat ataupun sangat perlahan. Bunyi yang kuat manusia pun boleh dengar. Makhluk-makhluk lain pun boleh dengar. Kucing boleh dengar bila bunyi yang kuat. Tetapi kalau bunyi yang perlahan, kadang-kadang sahaja kita boleh dengar. Dan ada juga kita tidak boleh dengar. Iaitu bisikan hati kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita cakap apa adalah hati dia, kita tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dicakap, apa yang dibisikkan dalam hati dia. Baik. Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat pendengarannya sangat berbeza seperti makhluk. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini sama ada manusia ataupun binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Berbeza cara Allah Subhanahu wa taala mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar tidak memerlukan sebarang bantuan alat. Tak ada apa pun. Kita nak dengar, kadang-kadang kita perlukan earphone, kadang-kadang kita perlukan speaker yang kuat. Orang yang jauh di seberang rumah kita tak boleh dengar dah. Seberang bilik kita pun kita tak boleh dengar dah. Kita memerlukan alat. Apa dia? Kadang-kadang manusia dia memerlukan telinga. Binatang pun ada telinganya. Memerlukan bantuan deria pendengaran untuk mendengar sesuatu. Allah Subhanahu wa taala ini mendengarnya tidak ada batasan pun. Tidak ada batasan. Sama ada di sebalik pintu rumah kita ke, di sebalik negeri lain pun dia boleh dengar. Tidak ada masalah apa-apa. Baik. Kita tengok pula, apakah hukum kita beriman kepada sifat Sama' ini? Kita sebagai umat Islam perlulah, wajiblah kita beriman dengan sifat Sama' ini. Wajib
beriman dengan sifat samak. Orang-orang yang beriman dengan sifat samak ni, dia akan sentiasa berhati-hati bila nak bercakap akan sesuatu. Nak cakap apa pun, dia berhati-hati. Takut-takut terkeluar perkataan-perkataan yang tak baik, terkeluar perkataan-perkataan yang tak elok untuk didengar. Setiap perkataan-perkataan yang tak elok itu, Allah Subhanahu Wa Taala dengar dan malaikat mencatatkan. Kalau perkataan tak elok, dicatatkan sebagai dosa. Kalau perkataan yang baik, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran pahala kepada kita. Walaupun cakap di mulut itu, jaga-jaga. Jangan cakap-cakap yang tak elok. Bisik dalam hati pun, marah dekat kawan-kawan kita pun, cakap benda-benda yang lucah lah, perkataan-perkataan yang membolehkan kawan-kawan kita marah, itu membuatkan kita mendapat pahala Allah, mendapat dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh bercakap ataupun berbisik. Kalau kita beriman dengan sifat samak, kita nak cakap benda-benda yang tak elok. Baik. Baik, kita teruskan lagi. Kita tengok pula dalil naqli Allah Subhanahu Wa Taala bersifat samak. Apakah dalil naqli? Dalil naqli ni apa dia? Ingat tak lagi? Kita dah belajar lama dah. Dalil naqli itu dalil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Itu nama dia dalil naqli. Dalil naqli Allah bersifat samak daripada surah Al-Baqarah ayat 224. Allah sebut dalam Al-Quran, Wallahu sami'un alim. Apa dia maksudnya? Dan ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa mendengar, lagi sentiasa mengetahui. Dengar dan tahu. Bila dengar, kita pun, kalau kita dengar sesuatu, kita tahu apa yang dibuat oleh kawan kita. Ni Allah Subhanahu Wa Taala bila dengar apa yang kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita buat. Baik. Seterusnya, kita tengok pula dalil aqli. Apa dah dalil aqli? Dalil yang kita boleh terima logik akal kita. Itu nama dia dalil aqli. Dalil aqli Allah Subhanahu Wa Taala bersifat samak itu, iaitu Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai Tuhan kita tentulah mempunyai sifat yang paling tinggi, sifat yang paling sempurna. Tidak ada sebarang kecacatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, mustahillah bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat kekurangan. Apa dah? Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tu kurang, tak boleh mendengar ataupun tuli langsung. Kadang-kadang ni manusia ni dia ada yang kadang-kadang dia dengar sat, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, kadang-kadang sound dia problem. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak macam tu. Allah tidak mempunyai sebarang sifat kekurangan dan mustahil sama sekali Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan kekurangan. Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan kesempurnaan dan paling hebat, paling kuat, paling mulia. Semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita sekalian alam. Baik. Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Kamu boleh tengok dan kamu boleh baca pada muka surat 70 dan 71 dalam buku teks kamu. Buku teks digital itulah, bukan buku teks yang ada ni. Kamu tak dapat lagi. Baik. Bila dah kamu dah baca, bilalah kamu dah tengok dan mendengar apa video yang Ustaz buat ni, tugas kamu pula, kamu salin nota-nota yang Ustaz buat ni, kamu tulis dalam buku AG2. Ustaz lupa pula. Kita ni memerlukan 3 buah buku untuk pendidikan Islam.
buku AG1 untuk Al-Quran, buku AG2 untuk Ulum Syariah dan buku AG3 untuk Jawi. 3 buah buku tulis garis 1 untuk pendidikan Islam. Kamu salin yang nota-nota ni dalam buku AG2. Ni buku Ulum Syariah. Itu saja yang kita nak belajar pada hari ini. Kita tengok kalau kamu boleh baca, kamu faham, insya-Allah kamu dapat mengingati segala pelajaran kita. Baik. Sekian dulu. Itu saja. Terima kasih daripada Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat memahami pelajaran kita dan jumpa lagi di lain kelas insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.